Saya minta Menteri Pendidikan menyatakan adakah Kementerian sedar mengenai kewujudan bangunan-bangunan sekolah di Sabah yang telah diisytiharkan oleh Jabatan Kerja Raya sebagai tidak selamat untuk digunakan seperti bangunan asrama dan flat guru SMK Tun Fuad Kiulu, dan apakah langkah-langkah yang telah, sedang dan akan diambil untuk menanganinya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, saya jemput ke Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa prihatin dan terus memberi perhatian kepada usaha-usaha menyediakan fasiliti bangunan dan kemudahan sekolah yang dapat berfungsi dengan baik untuk semua sekolah di seluruh negara. Ini adalah penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam keadaan selamat di sekolah. KPM juga sentiasa memantau keadaan fasiliti bangunan dan kemudahan sekolah melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Dalam hal ini, KPM mempunyai maklumat perincian mengenai physical component atau fasiliti bangunan di sekolah yang tidak sempurna, tidak berfungsi dan tidak selamat digunakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, mulai tahun 2019, KPM melaksanakan analisis core grade impact sebagai penambahbaikan bagi menentukan tahap keadaan physical component atau fasiliti bangunan sekolah daif. Skor ini mempunyai 7 tahap, di mana tahap 6 adalah bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada JPN dan PPD, manakala tahap 7 adalah bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Melalui penilaian ini, KPM dapat menentukan keutamaan untuk melaksanakan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang tidak selamat digunakan. Khususnya untuk negeri Sabah, sehingga 31 Mei 2020, terdapat sebanyak 414 buah sekolah yang mempunyai bangunan pada tahap skala impak 6 dan 52 buah sekolah yang mempunyai bangunan pada tahap skala impak 7. Bagi tujuan menaik taraf dan membangunkan semula bangunan daif di sekolah seluruh negeri Sabah, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 1.252 bilion ringgit dalam tempoh RMK ke-11, iaitu bagi tahun 2016 hingga tahun 2020. Peruntukan ini adalah untuk membiayai kerja-kerja naik taraf dan membangunkan semula bangunan daif di 237 buah sekolah di Sabah dalam RMK ke-11. Baki bangunan daif lain akan dinaik taraf di bawah RMK ke-12 tertakluk kepada keupayaan kewangan kerajaan. KPM juga menggunakan peruntukan daripada program khusus penyelenggaraan institusi pendidikan untuk tujuan penyelenggaraan berdasarkan keutamaan mengikut skala impak tadi. Bagi tahun 2020, peruntukan penyelenggaraan bagi negeri Sabah adalah sebanyak 39.5 juta ringgit. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM mengambil maklum mengenai keadaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fuad Stephen di Kiulu. Asrama sekolah ini telah dikategorikan sebagai tidak selamat untuk diduduki berdasarkan laporan teknikal oleh Cawangan Kejuruteraan dan Struktur JKR Malaysia. Laporan ini telah diterima oleh KPM pada 31 Januari 2020. KPM telah memperuntukkan sejumlah 1.5 juta ringgit untuk kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan sekolah ini. Mengikut perancangan, kerja-kerja membaik pulih asrama dan fasiliti lain di sekolah tersebut akan dapat diselesaikan dalam tempoh 8 bulan selepas proses perolehan dibuat. Pada peringkat awal, pihak JKR bercadang untuk membuat pelawaan tender pada bulan Mac 2020. Walau bagaimanapun, pelawaan tender ini ditangguhkan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terkini, pihak JKR telah membuka iklan tender pada 30 Jun 2020 dan akan ditutup pada 3 Ogos 2020. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat 315 orang murid yang tinggal di asrama di SMK Tun Fuad Stephens. Memandangkan asrama tidak selamat digunakan, pihak sekolah telah mengubah suai dewan makan, rumah guru dan bilik darjah untuk dijadikan asrama sementara. Seramai 114 orang murid ditempatkan di asrama sementara ini. Selain daripada itu, pihak sekolah dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO telah
menyediakan penginapan untuk 58 orang murid di bangunan berdekatan dengan sekolah yang telah diubah suai menjadi asrama. Baki 143 orang lagi berulang alik dari rumah ke sekolah. Pihak sekolah sedang mengubah suai beberapa fasiliti sekolah dan mengenal pasti premis berhampiran sekolah yang bersesuaian untuk disewa sebagai tempat tinggal sementara bagi menampung baki murid ini. Sementara menunggu fasiliti sementara ini siap, KPM akan menampung tambang pengangkutan bagi murid yang berulang alik dari rumah ke sekolah. KPM akan terus berusaha untuk memastikan bangunan daif di sekolah-sekolah dapat disiapkan bagi membolehkan murid khususnya di kawasan pedalaman mengikuti pembelajaran dalam keadaan selamat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Speaker. Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Madis untuk Terima soalan kasih. tambahan pertama. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan sebentar tadi. Pada minggu lepas saya sendiri telah melawat ke sekolah ini selaku ahli Parlimen Tuaran oleh kerana pihak PIBG begitu prihatin tentang keadaan. Dan saya dapati bahawa memang bangunan ini tidak selamat diduduki kerana bahan-bahan digunakan adalah pasir laut 40 tahun yang lalu dan sebagainya. Jadi sekolah asrama telah diisytiharkan sebagai tidak selamat dan dipindahkan pelajar-pelajar seperti mana dijelaskan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Tetapi bagaimana pula dengan sekolah? Blok sekolah juga dibina dengan cara yang sama dan walaupun ada ditampal sana sini, tetapi saya lihat dia tidak selamat sebab banyak sudah kerusakan-kerusakan, simen-simen telah jatuh dan sebagainya. Soalan tambahan saya ialah apakah sekolah ini masih selamat dan apakah ini akan terus digunakan walaupun asrama tidak boleh digunakan, apakah sekolah ini boleh digunakan? Kalau tidak boleh digunakan, di manakah nanti pelajar-pelajar akan meneruskan pengajian mereka pada masa ini? Dan bagi asrama-asrama NGO yang disebut sebentar tadi, saya juga telah melawat semua ini. Dan pertanyaan saya ialah apakah pihak kerajaan juga akan beri peruntukan untuk membina bilik-bilik baru untuk pelajar-pelajar ini. Sebenarnya pelajar di sana bilangan yang di asrama ini Perlu 300 ringkaskan, orang. Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas keprihatinan terhadap keadaan di sekolah di kawasan Yang Berhormat. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa peruntukan 1.5 juta ringgit tadi bukan hanya untuk asrama, adalah untuk seluruh sekolah bergantung kepada fasiliti yang perlu diberi penambahbaikan. Jadi apa yang kita tekankan adalah bahawa sekiranya pihak JKR memaklumkan kepada pihak KPM bahawa keadaan bangunan tersebut tidak selamat, maka kita akan mengambil tindakan segera. Sebab itu kita ada skala-skala yang disebutkan tadi. Ada skala pada pandangan kita, ya, skala 6 itu pada pandangan kita tidak selamat, tapi kita masih menunggu laporan profesional teknikal dari pihak JKR untuk menentukan keadaan sebenar dari sudut struktur dan sebagainya. Apabila kita mendapat laporan tersebut, maka kita akan mengambil tindakan susulan segera bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Apa yang saya ingin tekankan di sini, seperti mana apa yang kita sentiasa sebut dalam konteks COVID-19 sebagai contoh, keutamaan pihak KPM adalah keselamatan pelajar-pelajar dalam proses pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih. Kelabakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Betul. Belakang. Sembarangam. Saya Speaker jemput, Kimanis. saya jemput Yang Berhormat Kimanis Allah. menanyakan soalan tambahan kedua. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, kita hari ini bukan sahaja berhadapan dengan isu sekolah-sekolah daif dari segi struktur bangunan, tetapi juga kita berhadapan dengan isu sekolah-sekolah yang terdedah terhadap risiko bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Contohnya di kawasan Kimanis, di kawasan saya Yang Berhormat, ada sebuah sekolah namanya Sekolah Kebangsaan Daingin, Kimanis Papar. Sekolah ini setiap kali berlaku hujan lebat akan berlaku banjir. Dan bila berlaku banjir akan banyak berlaku kerosakan terhadap struktur bangunan dan juga kerosakan harta benda di sekolah tersebut. Setiap kali hujan lebat. Jadi saya ingin minta daripada kementerian, soalan saya, bolehkah tidak bagi jaminan kepada saya dan kepada rakyat Kimanis? Menteri EPU juga ada di sini dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga ada di sini. Boleh tidak bagi jaminan agar sekolah ini dipindahkan, dibina semula dan dipindahkan ke kawasan lebih tinggi.
Sewaktu saya menjadi adun yang berhormat, saya telah mengalpasi satu tapak untuk sekolah ini. Saya telah minta PPD turun bersama-sama dengan saya minta dengan JKR sekali. Mohon ringkaskan. Tapak sudah jadi. Saya minta jaminan, boleh kita diberi jaminan untuk dibina pada tahun hadapan RMK 12. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kim Manis. Pertama sekali kita sedar bahawa terdapat banyak sekolah-sekolah yang berada dalam kedudukan yang berhampiran dengan sungai sebagai contoh atau di kawasan lembah. Dan sekolah-sekolah ini apabila berlakunya banjir, maka sekolah-sekolah ini akan terkesan terlebih dahulu. Dan dari segi ekonominya juga setiap tahun di kawasan di Ketereh sendiri, di kampung saya, di kampung saya begitu juga ada satu sekolah naik air sikit habis banjir. Tapi dari segi ekonominya kita sedar bahawa perkara ini jika berlarutan, kesan impak keuangannya adalah cukup besar. Sebab itu kita sedang menganalisa dan mengenal pasti sekolah-sekolah yang berada dalam keadaan ini, yang berada di kawasan lembah, berada di kawasan sebelah sungai, apakah kaedah yang terbaik yang kita akan lakukan dan keutamaan yang akan diletakkan pada sekolah-sekolah ini bergantung kepada masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Satu lagi, Tuan Speaker.